Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bisa ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim ila biqair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi, Tuan-tuan ahli jawatan kuasa, Al-Fadhil Ustaz-Ustaz Muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di dalam kesibukan kita pada hari ini dan sebelum ini, maka kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala terus istiqamah di dalam solat berjamaah dan kemudiannya duduk sebentar di dalam majlis ilmu. Moga-moga perkongsian kita pada malam ini mendatangkan keberkatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga ilmu yang didapati nanti boleh diamal untuk kita jadikan tawasul kita untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita sambung balik pengajian kitab kita Barmazi ni. Yang ni dalam babul maja'a fi tabarut. Apa makna tabarut ni? Bab yang telah datang ia pada menyatakan kebenci-bencian. Tabarut ni makna benci antara seseorang dengan saudaranya. Kan? Islam ni tuan-tuan yang kata syarak ni, syarak kita kan. Menjaga sampai ke peringkat itu, bukan kata sebesar-besarnya punya kaedah ataupun perkara sekecil-kecil. Di antara hubungan di antara hablum minan nas, hablum minallah, dan dia juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi pada malam ini kita berpeluang untuk berkongsi apa yang disebutkan oleh tuan kitab ini. Bab yang telah datang ia pada menyatakan kebencian-bencian antara seorang dengan saudaranya. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, berbenci-bencian antara seseorang dengan saudara itu ialah masing-masing tiada suka dan gemar kepada saudaranya. Tu kita ni khususnya hadis ni ditujukan kepada kita lah, masyarakat Islam ni, orang Islam ni. Tuan-tuan, kalau kita kaji dan kita tengok, kita pandang, kita amati, kita ni di Malaysia ni, orang Melayu Islam ni majoriti dia 52%. Yang lain tu 48 tu bukan. Jadi dah kata Islam tu, macam mana kita ni boleh ada perasaan berbenci-bencian ni dalam 52% ni. Andai kata tuan-tuan kita fikir sama-sama, kalau kita ni bersatu, siapa pun tak boleh tank kita. Orang pun tak boleh nak ugut, tak boleh nak cabar. Sekarang ni kita dicabar ni macam-macam. Orang test market. Orang buat ni apa kita nak kata, orang hina ni apa kita nak kata. Tak kata kita pun. Sebab apa? Majoriti kita bukan majoriti 52% dah. Kita boleh berpecah lagi tu. Dalam Islam tu pecah lagi. Itu sebab zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, Nabi mengajar, Nabi tu yang kata kita ni Allah hidupkan kita ni orang Islam bermasyarakat ni. Khususnya Islam ni mesti berganding bahu. Tak ada sifat-sifat tercela ni, berbenci-bencian di antara satu sama lain. Andai kata itu sebabnya dulu zaman para sahabat Rasulullah dan para sahabat yang 4 tu, kenapa mereka digelarkan khalifah Amirul Mukminin? Ketika itu siapa berjawat jawatan Amirul Mukminin, makna dia pegang dunia tu. Tu ketua dunia tu. Kan? Sekarang tak ada. Tak ada dah. Tak kata dunia, negara pun susah lah. Tu. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia berpecah-pecah. Kenapa berpecah?
Kenapa ada perbenci-bencian? Apa yang menyebabkan tu? Kan. Kita akan dapat jawapan sebentar lagi. Jadi tuan-tuan jangan ke mana-mana. Tunggu sehingga habis rancangan ni. Tak lama pun sebelum azan, sebelum isya kita berhenti ya. Berbenci-bencian antara seorang dengan saudaranya ialah masing-masing tiada suka dan gemar kepada saudaranya. Tu kata tuan kitab ni, istilah definisi kebencian ni apa? Tak suka. Bukan kata di luar-luar ni masyarakat. Dalam rumah pun kadang-kadang Allahu Akbar tu. Adik-beradik kan. Yang ni tak puas hati, yang tu tak puas hati, dah berbenci-benci. Dapat sikit, aku dapat banyak, benci dia. Kan? Maka yang demikian itu satu daripada usaha syaitan supaya binasa seorang dengan saudaranya itu. Tu. Berbenci-benci ni tuan-tuan adalah angkara daripada syaitan. Syaitan ni tuan-tuan, macam tuan-tuan ni, syaitan tak boleh nak kacau dah, nak usik tuan-tuan. Orang yang solat ni, dalam nak ganggu dan solat tak ada dah. Dia pun dah give up dah, tak boleh dah. Syaitan ni dia ada bermacam-macam liku dan cara dia nak masuk kat kita. Nak bagi kita ni jadi macam dia. Dan surah Yasin tadi kita baca tadi, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu alimun mubin. Syaitan ni Allah pun dah pesan dah. Syaitan ni kerja dia menyesatkan. Sebab apa? Dia pun dengki tu. Dengki dan sakit hatinya dia ketika mana dia elok-elok duduk dalam syurga dulu, bersama dengan para malaikat dulu. Tiba-tiba Allah suruh sujud kepada makhluk yang namanya manusia. Pada sisi dia tu, dia kata manusia ni koman lah, dicipta daripada tanah. Apa barang dia kata. Allah suruh sujud. Tiba-tiba Allah suruh sujud. Dia mungkin kata, this fellow come from nowhere, and how come aku nak sujud dekat dia? No man. Tu wujudnya sifat bongkak, bangga, takabur tu. Dia rasa dia hebat. Asal nama makhluk ni tuan-tuan, tak usah cerita pandai macam mana lah, hang tak hebat. Kita kata kita pandai, ada lagi orang pandai. Dia tu kata dia pandai, ada lagi pandai. Dia kata kaya, ada lagi kaya. Sampailah Allah yang maha-maha sekali. Sampai ke peringkat Allah, tak ada siapa boleh tank lah. Tak ada siapa boleh tank. Tu. Makhluk yang kedua yang bijaksana, Allah, yang cukup sempurna dah, yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak pernah mendabik diri tu. Tak pernah tepuk dada, dia kata, hey, you see not? You must follow me. I'm the messenger of Allah, you know. Tapi Nabi tak cakap orang putih lah. Ni sebab kita bagi senang faham. Tuan-tuan sekolah orang putih. Tu. Tak pernah Allah, tuan-tuan. Satu kisah, tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW ni, tuan-tuan, Allah punyalah orang kata down to earth. Orang kampung saya kata down to earth lah. Humble lah, humble. Tuan-tuan kata humble. Rendah diri. Satu hari ni Saidina Umar ni nak pergi umrah. Bukan Haji Umar, Saidina Umar. Haji Umar lama dah pergi. Saidina Umar nak pergi. Apa yang dia nak pergi cerita dekat Nabi tu, nak pipi lah. Tak, yang kata adab dengan akhlak sahabat dengan Nabi. Habis hati lah mereka. Kan? Tak usah kata mereka lah, mungkin kalau kita pun ada tengok ni mata melihat Rasulullah ni, tak usah cerita. Memang jadi baik kita. Kan? Kita yang duduk jauh-jauh ni pun dah jadi baik dah. Alhamdulillah. Siapa bagi kita jadi baik? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang nak kita jadi baik. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Kan? Jadi bila Sayyidina Umar ni bagi tahu kata Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, besok saya nak berangkatlah ke Masjidil Haram, berjalankan umrah. Rasulullah kata, wahai Umar, jangan lupanya sampai sana tolong doa untuk kami nah. Kami tu termasuk dia lah Rasulullah. Walhal dia punya doa tu tuan-tuan, kalau Allah, Rasulullah ni tak payah angkat tangan macam ni, Rasulullah sebut aja, makbul dah. Dan dia boleh kata apa? Ya Umar, nanti hang sampai sana, hang jangan lupa doa untuk sahabat-sahabat hang ni. Aku tak payahlah, aku dah steady lah. Dah, dia tak kata macam tu. Allah, tu akhlak yang kita nak ikut tu. Tuan-tuan ikut, alhamdulillah. Yang lain-lain tu tak ikut langsung. Saya duduk nampak-nampak kan. Tu. Kan? Tu. Allahu Akbar. Nabi ni
Dia rajin share lah, walaupun dia tak ada WhatsApp, dia rajin share. Dia tidak kata ada di ilmu dia tak. Itu sebab dia ketika mana malaikat Israel ni offer dia. Sebab Allah suruh offer. Ketika mana nyawa dah nak sampai sini. Allah kata, wahai Israel, kau pergi tengok Muhammad. Dia dah sampai saat dia dah. Tapi sebelum tu, sebelum hang tarik nyawa dia, hang tanya dia dulu. Dia nak sambung lagi ke? Nak panjangkan umur ke? Kita akan ejah lah, bagi panjang. Tu daripada Allah. Israel pun datang, ya Muhammad. Israel tanya, Israel punya harap, kod Nabi kata, okeylah aku nak sambung sikit. Mana ada tugas Israel tu, naik balik jumpa Allah. Tu pun cukup bagi Israel. Sebab apa? Khidmat untuk Nabi tu. Allahu Akbar. Tetapi Nabi kata apa? Tak payahlah. Aku dah sampaikan semua yang Allah suruh aku sampaikan. Semua aku sampaikan. Aku tinggal 2 perkara ni je kat umat-umat aku. Sunnah dan Al-Quran. Ikut tu selamat. Wafat dia. Allahu Akbar. Tak sempat kita nak tengok dia. Tu. Tiba-tiba sampai ke umat dia akhir zaman ni. Ya Allah, benci-membencinya kuat sungguh. Tapi tu lah nak cerita apa tuan-tuan. Yang kata orang kata fitrah manusia ni memang ada sifat tu. Manusia yang terawal sekali dicipta oleh Allah, Nabi Adam AS, anak dia ni anak Nabi ni. Anak Nabi bergaduh, benci-membenci. Habil dan Habil. Tu, semua orang ingatlah cerita tu. Manusia pertama yang bergaduh sampai berbunuh-bunuhan. Samalah kita pun. Benci-benci ni boleh sampai peringkat bunuh. Kan? Tu. Jadi, maka yang demikian itu satu daripada usaha syaitan supaya binasa seseorang dengan saudaranya, kerana daripada benci-membenci itu jadi beberapa kebinasaan antara dua yang bersaudara, iaitu datang hasad. Mula benci, lepas itu hasad. Tu. Datang marah, datang tidak bertegur-tegur, datang berpukul-pukul dan bermaki-maki dan lainnya. Tu. Datang berpukul-pukul, bermaki-maki itu bila ada orang ketiga. Dia ni pun kata, hang dengan dia tu kawan berapa lama dah? Oh ya, aku dengan dia, kami kawan daripada sekolah rendah tu. Sekolah rendah masuk sekolah menengah satu kelas. Lepas tu masuk universiti satu kelas lagi. Satu orang kata satu jurusan juga. Tapi cuma sekarang ni dia kerja tempat lain, aku kerja tempat lain. Kami memang ngam ya. Dia ni kata apa? Oh, hang ngam. Tapi di belakang, aku jumpa dia semalam di belakang hang. Dia bantai hang kau-kau. Dia kata hang apa punya kawan. Tu orang ketiga tu. Dia ni pun tak fikir tak siasat apa semua. Gedebus kata dia bagi. Dah berlaku berpukul-pukulan dan bermaki-maki. Bermula dalil yang menunjukkan demikian itulah perusahaan yang syaitan ni mengusahakan, iaitu sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, an Jabir qala Rasulullah SAW, inna syaitana qad yasin ya Isa ayya'budu al-musallu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, berkatanya telah bersabda Rasulullah SAW, bahwasanya syaitan itu sesungguhnya sudah putus asa bahawa menyembah akan dia oleh orang-orang yang sembah, orang yang sembahyang. Hadis ni Nabi kata apa? Syaitan ni pun dia surrender lah dengan orang yang ahli-ahli masjid ni. Ahli-ahli sembahyang ni dia memang tak boleh nak ceng. Dia nak masuk ke orang mana pun tak boleh. Dia nak bagi kita lalai pun tak boleh dah. Jadi dia masuk kot lain. Itu sebabnya tuan-tuan, segala raja iblis ni duduk di tengah lautan, di atas aras, di atas air. Singgasana dia di atas air. Dia akan utuskan, dia akan hantar, deploykan dia punya tentera-tentera. Kumpulan-kumpulan dia ada berapa kumpulan? Ada 6 kumpulan. Tentera syaitan ni pun dia ada kumpulan-kumpulan. Dia akan disperse dalam kumpulan. Dia tak pergi macam tu. Sama lah macam kita pun. Strategi nak menyerang kan. Takkan pergi macam tu je. Dia ada satu pergi sini, satu pergi sana, satu kan. Macam Saidina Khalid Al-Walid. Itu sebab segala peperangan yang dia masuk tak pernah tewas. Satu perancang
peperangan yang cukup hebat Sayyidina Khalid Al-Walid ni. Ada satu ketika mana satu perang tu, saya pun lupa. Tentera Islam ni ada 3,000 orang lah. Tentera musuh ni duk ada 150,000. Tu depan tu. Kan? Dia buat macam mana? Dia strategi dia, 1,000 duduk depan, pemanah, 1,000 duduk tengah. 1,000 ni dengan unta, dengan pelepah tamar. Maju ke depan, tarik. Jadi nampak naik habuk tu. Tentera Islam pun masa tu teropong tak ada. Dia tengok berhabuk naik. Dia kata tentera Islam lagi banyak. Musuh tengok habuk-habuk tu, debu-debu tu naik. Dia kata kali ni kita lari malam. Lari sungguh. Tu strategi. Kan? Peperangan. Apa pun nak buat, kena ada strategi kan? Kan? Preparation tu. Kaji kan? Taklimat tu penting, taklimat. Kan? Ni taklimat tak ada. Strategi pun tak ada. Jadi cacah merebah. Jadi kita pun jangan panjangkan cerita tu. Sekejap lagi kena gantung pula tauliah. Kan? Habis cerita. Dia ada 7 kumpulan. Kumpulan syaitan ni yang dia punya bos general dia kata apa? Okey, hangpa aku disperse hangpa. Balik nanti buat report. Disperse tu untuk apa? Nak mengkucak-kacirkan iman kita ni. Nak bagi dia, kita ni manusia ni, orang beriman ni, orang Islam ni ikut dia semua. Tu dia punya misi dan mission dia. Berjaya ke tak berjaya, kita tengok. Kan? Tugas-tugas syaitan ataupun tentera. Yang pertama, kumpulan yang pertama nama apa? Nama sabar. Kan? Kerja dia menghasut manusia yang ditimpa musibah dengan membuat manusia itu bersedih dengan melampau. Tu. Contohnya kalau musibah kematian. Allahu Akbar, dia punya meratis tu berguling di atas kubur tu, berguling. Janganlah kenapa matilah gedebuk. Zaman jahiliah tu. Lah pun ada juga. Allah punyalah sayangnya bini ya Allah. Tu. Kan? Sayang isteri. Bawa anak sekali tu kat kubur. Si suami ni pergi menangis kat kubur. 7 hari tu. Sampai pak mentua dia pun nak risau. Yang mati tu anak dia, ni pak mentua dia. Kan? Anak pak mentua kita. Kan? Punya sayang. Pak mentua ni pun jumpa ustaz. Ustaz, apa nak jadi menantu saya ni? Dia kata dia seorang pergi kan, biar kojol kat tu tak apa ya, 7 hari. Ni dia bawa dengan cucu saya sekali ni. Kan? Duk meratap sedih sungguh 7 hari. Tu. Tak boleh, Islam tak boleh. Lepas tu mulut ni kata apa? Tak reda. Ya Allah, kenapalah jadi macam ni? Asyik kami, tempat kami aja kena, tempat orang lain tak kena kan? Kan tu meratus. Tuan-tuan, ujian yang Allah bagi dekat kita, kalau kita reda, dia jadi ujian. Dia jadi kafarah. Kalau kita mulutnya meratus saja, dia jadi bala. Apalah ni? Tu. Itu siapa peranan dia? Grup yang nama sabar. Nama saja sabar, tapi ejaan dia lain. Tu. Yang keduanya al-awwar. Kerja dia apa? Menghasut agar berzina dan menganggap zina itu hanyalah dosa kecil. Tu. Alah apa saja itu kecil punya hal lah tu. Bila-bila pun boleh minta ampun lah. Tuhan kan Maha Pengampun. Tuhan. Yes, Tuhan Maha Pengampun. Dan Allah dah letak dah. Ni haram hukum dia. Sebab apa? Ketika mana manusia yang melakukan maksiat, manusia yang Islam, yang ada iman, melakukan maksiat, maksiat yang tahap gaban lah, tahap gaban. Zina tu tahap gaban lah. Zina tu satu hal. Ataupun zina dengan isteri orang, lagi tahap gaban dia. Ketika itu iman dia ditarik. Tiba-tiba piuk mati. Allahu Akbar. Na'udzubillah minaz zalik. Kan? Syaitan punya cucuk macam tu. Sebab dia dah minta kepada Allah SWT sebelum dia keluar daripada syurga, ya Allah, izinkan aku menampakkan yang dosa-dosa yang haram-haram ni cantik di sisi orang yang beriman. Nampak cantik. Kan? Tu sebab orang kata apa? Kenapa makan sedap? Sebab free. Sebab tak bayar sedap. Kan? Setengah orang dia buat dosa tu, seronok. Dia minum arak, orang akan kata apa? Oh, dia tengok orang kata hang best lah. Orang Islam best. Hang semua hang sapu. Best lah.
Dia rasa bangga tu, dia rasa bangga. Lepas tu cerita pula, ai kalau ai minum ni tak mabuk, walaupun dia arak, ai tak mabuk, kan? Mestilah tak berdosa. Quran kata, dia pakai dalil tu, dia pusing dalil. Dia kata hanya yang memabukkan adalah haram. Aku minum ni tak mabuk. Tu nak cerita apa tuan? Dia boleh kalih kot tu. Dia bukan kira mabuk tak mabuk. Quran kata, kan, arak itu haram-haram lah. Kan? Itu sebabnya kita tuan-tuan yang masuk syurga besok tu, sebab apa masuk syurga? Sebab tuan-tuan ni tahan nafsu ni. Tuan-tuan, Allah, siapa tak mau seronok tuan? Siapa tak mau cucuk langit? Kan? Cucuk lampu, seronok semua hendak kan? Tapi tahan nafsu tu. Masuk syurga besok, Allah kata dulu kan, sebab apa kita masuk syurga? Sebab ni, kumpulan yang menahan nafsu dia dulu ni. Nafsu serakah dia boleh tahan. Ni aku bagi hang dalam syurga. Dulu hang tak mau minum arak kan sebab haram hang kata. Ni hang bukan minum tu. Hang kuat lentang ke apa semua dalam sungai arak. Kan? Sungai tu yang datang daripada pohon Sidratul Muntaha. Kan? Kita ingat ketika mana Nabi Muhammad SAW during Isra' wal Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, ada sepohon pokok tu. Daripada akar dia tu keluar empat sungai. 2 sungai tu ke dunia, 2 sungai dia ke syurga. Sungai apa yang ke dunia ni? Sungai Nil dan Sungai Furat tu. Tu yang dekat Iraq tu. Yang Dajjal nak penentuan Dajjal keluar tak keluar situ lah. Yang besok nak timbul emas tu, segunung emas dekat situ lah, kata Nabi Muhammad SAW. Ni hadis Nabi. Nabi kata kering saja air Furat itu, Sungai Furat itu, maka akan timbul emas. Yang Amerika pergi serang Iraq tu, sebab tu lah. Bukanlah ni, bukan Saddam Hussein tu jahat pun. Kan? Tu. Anda kata tuan-tuan lah ketika mana nak timbul tu, emas tu, tuan-tuan pergi ziarah ke situ pula. Tuan-tuan kena ingat satu hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan kamu hampir longgokkan emas itu dan ambil. Kata Nabi, 100 orang yang ambil, 99 akan mati. Tu. Tuan-tuan nak ambil, jangan ambil lah. Ambil sikit pun jangan. Alah sikit je Ustaz. Nabi kata jangan ambil. Dia tak jadi sikitnya. Tuan-tuan ambil colek sikit. Ni sebelah tuan-tuan ni ambil sebangkai. Tuan-tuan nak isi, tuan-tuan pun ngam juga. Habis. Menyesal tak sudah. Yang 2 lagi ke dalam syurga. Sansabil dengan Zanzazila. 2. Itu sebab tuan-tuan tengok tak? Kedai mamak Sansabil. Tu lah. Tapi tu bukanlah sungai. Dia ambil, tuan-tuan, mamak ni tuan-tuan dia kaji dah. Tengok kedai apa? 786. Bismillah 786. Tu. Dia kaji dah. Semua ada dalam tu. Away. Habis. Maka ia juga menghias perempuan ajnabi supaya kelihatan lebih cantik di mata lelaki. Tu. Setan ni dia tahu orang lelaki ni dekat mana yang suka tengok perempuan, kat mana dia suka tengok. Di situlah setan tu berhimpun. Maka di situ mata lelaki ni akan jadi tumpuan. Maka syaitan ni dia boleh buat mata orang lelaki ni bukan macam tuan-tuan, mata tuan-tuan ni okey. Ni mata lelaki yang jelangak tu, jelangak. Tak tahu lah orang Kuala Lumpur kita jelangak apa, tak tahu lah. Orang utara dia kita jelangak ah. Yang mata keranjang lah, lebih kurang tu lah. Mata keranjang. Dia tengok tu tak lepas-lepas. Tu. Itu yang nak timbul nafsu tu, maka jadilah zina. Allahu Akbar tu. Kan? Kita nak salah siapa? Nak salah sebab perempuan tu pakai macam tu. Tu Allah kata, Allah suruh kita kekang nafsu ni. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tutup mata ni, tutup. Jangan tutup macam tu. Tu. Tutup betul-betul. Kan? Itu sebab, apa bezanya lelaki dengan perempuan menangis? Kenapa perempuan bila menangis dia tutup mulut? Lelaki tutup mata. Sebab lelaki mata ni lah yang maksiat dia tu. Orang perempuan mulut. Mulut ni kalau dapat mengata ya Allahu Akbar. Tapi bukanlah perempuan kat sini. Perempuan tempat lain. Kat sini pun lebih kurang lah. Tu.
Kata dia. Kumpulan syaitan yang ketiga. Namanya siapa? Miswat. Apa kerja dia? Menghasut manusia membawa cerita dusta dan berita palsu. Yang di viral semua. Diaibkan orang. Berita-berita nista. Dusta dan nista. Fitnah-fitnah tu. Dia jadi seronok. Setengah orang dia jadi seronok bila dapat hantar mesej yang pertama. Tu. Dia jadi hero lah. Tengok dah sampai ke 1,000 dah, 2,000, patah balik. Palsu. Mampu. Nak kena cari balik tu. Tu kerja dia. Yang keempatnya namanya Dasim. Tuan-tuan kau dengar ceramah Dr. Fadilah Kamsan, very familiar lah dengan Dasim ni. Dia duduk kat pintu tu ya. Apa kerja dia? Memasukkan dalam seorang dan menampakkan apa? Celah. Balik rumah ni, tu tuan-tuan, ulama kita ajak apa? Nak keluar rumah, baca ayatul kursi, nak masuk rumah pun baca ayatul kursi. Jadi Dasim ni akan lari. Ataupun auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Lari. Kalau tidak, kita masuk, tuan-tuan pernah tengok ada orang masuk rumah, dia rasa rumah tu macam Allahu Akbar. No. Macam-macam dia komplain, apa ni. Syaitan bagi dia nampak serabut. Sebenarnya tak serabut. Steady lah. Dia kata, apa you ni tak buat kerja rumah ke apa, tengok rumah selerak apa. Allah. Itu pucat-pucat nak jadi apa? Nak jadi gaduh lah. Bini pula panas barang. Dia kata, abang tahu lah balik-balik kerja nak komplain. Abang tahu dah I buat apa kat rumah ni. Habis. Itu boleh sampai ke peringkat penceraian tu. Ada satu kes. Dia ni lah. Adik ipar yang jenis mulut ni mulut laser. Mulut tak ada insurans. Pergi rumah abang dia. Komplain. Ni abang, apa rumah hang ni apa ni? Bini hang dah tak kerja. Bini hang ni tak tahu nak mengemas ke apa. Ni Allah, macam kapal pecah apa semua ni. Tu hang, la ilaha illallah tu. Bini abang balik pi rumah tengah, pi rumah saya tengok. Bini saya kerja tu. Rumah saya Allah macam hotel. Tu. Adik ni pun balik, adik yang mulut macam tak ada insurans ni pun balik. Bini dia pun jumpalah suami dia. Abang tadi bila adik abang cakap macam tu, abang tak cover langsung. Tak cover saya langsung. Sampai hati abang. Laki dia kata apa? Alah, mulut budak-budak tak usah duk layan lah. Hang pun satu, hang pun tak suka berkembang. Tambah pula lagi. Sampai pergi pejabat. Pejabat tu kadi. Allahu Akbar. Sikit mihai. 4 anak dah tu. 4 anak. Boleh jadi macam tu tuan. Syaitan ni pandai tuan, syaitan. Nama pun syaitan. Kan? Dia cucuk mata. Tu. Dasim ni boleh sampai bercerai-berai. Kan? Tu. Yang kelimanya nama Zaknabar. Kerja dia Zaknabar ni duduk di mana banyak? Di pasar-pasar malam lah. Pasar malam, semua pasar-pasar lah. Duduk dia itu. Tuan-tuan sebab tak boleh nampak aja. Tuan-tuan nampak, tuan-tuan pun tak pergi pasar malam. Tapi tak apa, tuan-tuan sabar aja. Nanti kita bila dekat pada Masya nanti Allah buka hijab tu, macam-macam syaitan kita tengok. Tu. Syaitan ada jin pakai contit, tak ada contit semua ada. Depa pula tak nampak kita. Kan. Sekarang ni kita tak nampak dia. Zaknabar ni duduk di mana? Di pasar-pasar. Kerja dia apa? Menggoda manusia di pasar. Menghasut ni yang nak beli ni. Joli satu pasar malam tu. Tu. Kan. Tengok ni. Itu sebab kita, tuan-tuan pun pernah pergi lah pasar Ramadan kan. Cadang tu ingat, member tanya, mana Syekh? Singgah pasar malam Ustaz. Alah nak beli ayam percik lah. Okey, ayam percik. Balik-balik segala-gala macam percik dah. Ni 10 jari ni penuh plastik ni. Cadang nak beli satu lah. Tu setan yang cerita. Bukan nak makan pun. Seronok tu seronok. Bila tanya, alah Ustaz nak, kita nak apa, nak support lah kita punya support is one thing, membazir is one thing kan. Tu beli patut-patut kadar lah. Tu itu pembeli dia akan masuk kita ni, belilah ni sedap ni, beli. Itu dia
masuk kepada yang pembeli. Kepada penjual dia masuk apa? Tipu sikit. Tu kan, tipu sikit lah. Kalau timbangan takaran tu kurang sikit lah, 200 gram ke apa. Tu yang tak jadi tu kan, takut je kan. Tu sebab Nabi kata nak masuk pasar baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk. Apa tujuan kita nak beli tadi? Balik tak ada. Kalau kata kita nak pergi tak. Sebab apa? Dia akan lemah tu. Yang keenamnya, kumpulan ni nama apa? Kanzab. Mengganggu orang ketika solat hingga tak khusyuk. Tu. Tapi yang keenam ni tak main lah kat tuan-tuan. Tuan-tuan power habis lah. Cuma yang 5 ni lah yang akan datang. Kan? Kita minta simpang lah yang nombor 4 ni. Yang dasim ni. Tak mau lah. Tu. Yang lain-lain tu kita kilas lah kat mana pun. Usahakanlah sikit. Kan? Sebab apa? Allah kata, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawah wal ba'da. Syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu tu. Tu takut tu. Yakni orang yang sembahyang tu tiadalah harap pada hatinya mahu menurut keceknya dan tipu daya balik kembali jadi kafir. Dia tak boleh nak pergi tuan-tuan. Tuan-tuan punya level yang tak boleh. Dia ni yang 5 tadi lah. Kan? Walakin fit tahrish bainahum, dan tetapinya tiada putus ia memperbencikan antara seorang dengan saudaranya. Dia tidak akan putus asa. Sebab apa? Sebab yang 6 kumpulan ni nanti dia akan buat laporan. Dia kena buat laporan. Dia kena lapor balik ke jendera dia. Jendera dia akan tanya, hari ni apa hang buat? Dia kata, aku telah mengasuh manusia apa, aku berjaya mengasuh manusia apa. Okey, duduk sebelah. Tak syok dia kata. Yang kedua. Yang syok yang mana dia kata? Yang keempat. Apa kerja hang kumpulan keempat ni? Bos, I telah memisahkan perkahwinan apa mencerai berai kat. You bagus. You sekarang pangkat apa? Corporal lah. You naik pergi sergeant. Tu. Kan? Tu cerita dia. Allahu Akbar tu. Bukan nak senang cerita, senang faham. Tu. Habis sekali lagi. Iaitu dia perlaganya antara mereka itu dengan tamak dan lobah dan lainnya sampai membawa kepada berbenci-bencian. Tu. Tuan-tuan, benda hak dunia ni tuan-tuan, dia takkan jadi cukup. Itu sebab para sahabat dan Nabi Muhammad SAW, dunia ni tak ada dalam tangan. Nabi ni kalau nak kumpul harta yang orang bagi dekat dia, Allahu Akbar. Satu kota Madinah tu penuh. Sekali pembesar datang, bukan bawa seekor 2-3 ekor kuda. Kadang-kadang 100 ekor. Kan? Bayang tengok harta aset Saidina Osman ni, ketika mana dia infak harta dia. Kan? Peperangan apa? Peperangan Yarmouk. Dia infak, Nabi kata ada di antara kalian yang boleh infak, kita ni nak pergi perang apa pun tak ada ni. Dia infak kuda saja 895 ekor. Kuda. Bukan kuda padi, bukan kuda poni. Kuda perang lah ni. Tu. Ingat habis dah situ. Dengan camel pula, dengan unta pula. 586 ekor. Masya Allah. Rupanya tak habis. Rupanya aset Saidina Osman ni sampai sekarang duk ada Yayasan Osman. Saidina Osman di Madinah ada sampai sekarang. Oh ya Allah. Tu ahli syurga tu. Kan? Walaupun dah tahu dah ahli syurga ni, sahabat-sahabat tahu dah. Nabi sendiri yang reckon, Nabi sendiri yang bukan kata recommend, endorse Saidina Abu Bakar fil jannah, Saidina Umar fil jannah, Saidina Osman fil jannah, Saidina Ali karamallahu wajhu fil jannah. Semua jannah. Tapi akhlak dan budi, Allahu Akbar. Humble-nya mereka ni. Oh ya Allah. Kan? Saidina Umar ni dah tahu dah dia ni, Allahu Akbar. Ahli syurga dah. Nabi dah cerita dah, wahai Umar, aku masuk dalam syurga tu, aku tengok maligai hang ni berkanjah, maligai hang berkanjah.
Bukan boleh bilang lah, bukan jahat tak boleh bilang. Punya banyak. Yang ni besar ni, yang ni besar ni, yang ni besar ni. Mana dah confirm tu. Tapi bila Nabi cerita satu hari, Nabi Muhammad SAW, wahai para sahabat sekalian, kamu nanti bila jumpa seorang hamba Allah ni, kan, kalau kamu berkesempatan jumpa, nama dia US Amir, Ibn Amir, daripada Yaman, kau minta, suruh dia minta doa kepada Allah, Allah akan makbulkan doa dia untuk kamu. Tu, bila Nabi sebut macam tu aja, para sahabat yang ada depan dia ni, yang kanan-kanan, yang kiri, yang semua ada, semua berazam, berhasrat, aku kau yang boleh jumpa ni dia ni. Sehinggalah Nabi wafat. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar ingat kot dia boleh jumpa. Tengok dia pun wafat, tak sempat juga. Time Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin. Pantang ada rombongan daripada Yaman. Dia akan turun ke pasar tanya. Satu hari datang, dia dengar cerita, kata ada datang. Kan? Dia pun pergi tanya. Ada di antara kalian ni ada seorang hamba Allah yang nama US Ibn Amir. Dia ni pun angkat tangan. Amirul Mukminin ni. Angkat tangan. Saya tuan. Kan? Dia pun duk fikir macam mana dia ni boleh kenal aku ni. Amirul Mukminin kot. Dia pun tanya, engkau yang ada mak yang sudah uzur, yang kau duk jaga sekarang ni? Naam, dia kata. Engkau dulu yang bawa mak engkau dukung daripada Yaman ke Mekah, Madinah apa semua tu? Naam. Engkau yang kena sopak dulu? Semua dia cerita. Dia pun tanya, wahai tuan, macam mana tuan boleh kenal saya? Dia kata, ini perkabaran daripada pesanan daripada Rasulullah SAW. Oh, menangis dia. Dia lahir di tahun zaman Rasulullah SAW, tapi dia tabi'in. Dia tak berkesempatan jumpa. Memang dia berhasrat nak jumpa ada satu hari tu. Dia bagi tahu mak dia ada. Dia kata, ibu saya nak pergi jumpa Rasulullah SAW di Madinah tu. Perjalanan tu sebulan tu. Ibu dia kata, okey lah, you just get prepared with all this apa semua-semua. Aku punya 1 bulan punya makan apa semua tu, then you go. Dia prepare dah untuk mak dia sebulan. Lepas tu dia fikir-fikir, sekejap lagi kalau aku pergi halfway through, mak aku meninggal tadi, siapa tak tak jadi pergi. Itu tuan-tuan, very loyal kepada ibu ni, sampai peringkat tu makhluk di langit tu semua tunggu tu. Tunggu dia punya doa. Kan? Lalu Sayyidina Umar kata apa? Rasulullah pesan, kalau jumpa tuan, dia suruh tuan doa untuk kami. Walhal doa Sayyidina Umar ni tak mustajab lah, tak makbul lah, tuan. Sayyidina Umar dia ada beberapa karamah. Oh, tuan-tuan, karamah, kan? Ya, kalau bunyi pun minta ampun. Ya Allah, tuan-tuan. Tu, kan? Tuan-tuan pun pernah dengar karamah Sayyidina Umar ni. Dia tulis surat je. Satu hari di persisiran Sungai Nil tu, kemarau habis. Kat 3 bulan dah. Orang pun pergi report dekat ni apa semua, ketua tu, governor apa semua. Governor tu pun nak telefon tak boleh hantar surat dekat Sayyidina Umar, mengadu kepada Sayyidina Umar, sungai ni dah kering lah. Sayyidina Umar pun tengok, dia tulis. Boleh dia hantar balik surat. Dia kata dia pesan suruh governor tu lempak surat tu dalam Sungai Nil. Governor tu sebelum dia lempak, dia baca tu. Kiranya engkau mengalir di atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala, maka alirlah dia. Kiranya engkau telah berlaku zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buang. Melempah Sungai Nil. Oh, karamah, kan? Dan banyak lagi lah. Sayyidina Umar ni dia boleh bercakap dengan orang dalam kubur. Hebat, kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, tu yang kata sahabat tu, kan? Untung sahabat-sahabat ni dilahirkan bersama Nabi Muhammad SAW, kan? Ada lagi 4 minit. Ni last punya cerita. Ni habis, kan? Kalau kita nak sambung tajuk lain, tak sempat. Abu Huzaifah Al-Yamani. Kisah agak lucu sikit. Abu Huzaifah Al-Yamani ni ketika mana perang Khandaq Mekah, lepas tu parik keliling. Parik tuan-tuan, bukan longkang. Parik jenis besar 30 meter tu. Ada berapa? 150 kaki tu. Besar. Jadi sama-sama dah habis perang. Pihak musuh di seberang sana, diketuai oleh Abu Sufyan.
Nabi dengan sahabat-sahabat semua dalam kota Mekah. Malam tu kebetulan, Allah bukan kebetulan, Allah turunkan ujian kepada kedua-dua pasukan. Malam tu kata Abu Huzaifah Al-Yamani, siapa dia Abu Huzaifah Al-Yamani ni? Penulis wahyu Rasulullah dan penyimpan mohor, bukan mohor raja-raja, penyimpan rahsia Rasulullah. Rahsia orang-orang munafik di Madinah tu semua ada dekat dia. Dia tahu. Kata Abu Huzaifah, malam tu sebiji bintang pun tak ada. Bulan pun tak timbul. Gelap segelap-gelapnya. Jadi tentera nak buat apa dah? Sana pun gelap, sini pun gelap. Lalu Nabi Muhammad bangun, dia pergi jatuh. Dia kata, kita perang ni semua, sekarang ni saya hendak di antara kalian ni, ada tak volunteer? Seorang volunteer pergi menyeberang ni, pergi berenang ke belah sana, ke pihak musuh, dengar apa strategi pihak musuh. Kemudian balik, bagi tahu kita. Masing-masing sahabat pun dia fikir, ni musim sejuk ni, ayam pula sejuk, bagi nak gila apa semua tu. Abu Huzaifah ni, dia sambil-sambil Nabi, dia terlena. Nabi duduk jalan dalam gelap ni, tersepak kaki dia, kaki Abu Huzaifah. Nabi kata, ni kaki siapa ya? Abu Huzaifah kata, ya Rasulullah, kaki saya, Abu Huzaifah Al-Yamani. Bangun kamu. Nabi suruh dia bangun. Dia kata, kamulah orang yang terpilih untuk malam ni. Oh, dia kata, Naya, dengan dia pun pakaian pun tak berapa banyak pakaian sejuk, dengan air sejuk pula, nak pergi belah musuh tu. Musuh ada 10,000 orang tu. Nak pergi ambil tu. Apa rahsia-rahsia tu? Nak balik ke sini tu. Dia pun dia fikir-fikir. Tetapi dia kata apa? Aku sahut. Rasulullah kata, siapa yang berani pergi seberang sana, pergi ambil pula tu rahsia sana, bawa balik sini, aku janji besok dia dalam syurga sebelah aku. Oh tuan-tuan, Abu Huzaifah kata apa, okey lah sir, no problem lah. Katanya Abu Huzaifah, air tu sejuk tu, bila dia start berenang tu, air jadi suam. Tu mujizat Nabi Muhammad SAW. Tuan, berenang dah pergi, dia merangkak masuk dalam kemah besar tu, kemah Abu Sufyan dengan askar-askar dia. Kebetulan malam tu dia orang buat unggun api. Dia menyelinap ke belakang, dia duduk sekali tu. Abu Sufyan dia kata apa? Okey, malam ni saya akan bagi satu rahsia kita. Tapi sebelum saya khabarkan rahsia ni, kamu kena tentukan sebelah kiri dan kanan kamu orang yang kamu kenal. Oh, dia menggigil dah. Tuan-tuan, Allah tolong dia tuan-tuan. Allah bagi ilham kat dia. Dia duduk ni. Cepat-cepat dia tanya apa? Kamu nama siapa? Kamu nama siapa? Jadi orang tak tanya nama dia. Masya Allah tuan-tuan, kita tu. Abu Sufyan pun kata, okey, malam ni juga kita akan bertolak balik. Sebab kita nak perang tentera Islam, tak guna. Dia orang ada kekuatan sendiri. Balik lah. Balik bagi tahu Rasulullah SAW. Oh, syok kan. Tepat masa habis tu. Kan. Wallahu alam tuan-tuan. Pun nama saya minta sekiranya ada terkasar bahasa, insya-Allah panjang umur murah rezeki bertemu kita sekali lagi. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. As'alina fi qusla allazina amanu wa salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi yassir wa tu'assir bi tamim ila biqir. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi washabihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.